Ayat 8, alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan orang-orang munafikin atau Yahudi yang dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik? Tanda sini. Ayat ini tahrim an-najwa, haram berbisik. Sekiranya ada kita ada 3 orang, 2 orang berbisik, maka haram. Seperti hadis yang kita sebut tadilah. Hadis idza kanu salasa fala yatanajasnani duna salis. Kalau kamu 3 orang jangan bisik 2 orang, seorang lagi terkebil-kebil kata orang, tengangor lah. Dan hadis ini kita dah sebut. Kata di Al-Iraqi, tulis Al-Iraqi, ulama hadis, dia kata larangan di sini kalau kita 3 orang. Kita 3 orang, tiba-tiba 2 orang bisik, seorang dia. Tapi kalau kita sedang berbisik, sedang bercakap-cakap, tiba ada orang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kita teruskan bercakap, itu tidak dilarang. Sebab dia mari tu kita duduk bercakap dah. Tapi kena layan lah kawan tu, janganlah habis cerita lah. Jangan duduk bisik sampai sudah, tidak boleh. Allah. Kata Az-Zarqani, ulama hadis, kata apa makna bisik? Bisik lau tahaddasa bilisan la yufham. Dia bercakap dengan bahasa kalau kita dengar pun kita tak faham. Bahasa jenis ada dia panggil cakap balik. Cakap balik ni. Alah budak-budak ni pandai belaka. Itu pun termasuk dalam bisik-bisik. Cakap balik. Ataupun kita 3 orang. 2 orang ni pandai bahasa Inggeris, seorang tak pandai. Duk saya cakap orang betul. Ataupun kita 2 orang ni pandai Arab, yang seorang tak pandai. Kita cakap Arab 2 ni. Lah. Guna bahasa yang tidak boleh dipahami oleh 3-3. Tak boleh. Itu termasuk dalam bisik-bisik yang dilarang. Bisik-bisik yang dilarang. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada apa? Boleh membawa kepada kesedihnya, duka cita kawan yang seorang lagi tu. Baik. Jadi di sini kata di para ulama tafsir, dia kata larangan ini kalau 3 orang. Tapi kalau dia ramai, orang ramai, kita di sebelah kita cakap 2, dia cakap 2 tu, itu tak apa. Takkan kita nak laung semua, bukannya ceramah. Kita pun cakap pelan-pelan je lah. Kalau orang ni cakap kuat hingga bangar, rusak juga majlis. Itu maknanya kalau kamu 4 orang berbagi 2-2 tidak apa. Mana kalau kita duduk dalam majlis ramai-ramai gini, kita baca kat orang sebelah kita je, boleh lah. Itu kaedah. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Allah Ta'ala perintahkan supaya berbisik dengan perkara-perkara kebajikan dan takwa. Apa makna bir? Tadi anda dah huraikan. Bir itu 2 makna. Satu, makna buat kebaikan kepada orang. Satu lagi, menunaikan tanggungjawab terhadap Tuhan. Iaitulah kita melakukan semua ibadat yang dengan baik. Maka ulama kata al-birru ismun jami'un likulli khairin wa ta'atin. Nama merangkumi segala kebaikan untuk Allah dan juga untuk makhluk. Mana kita itu maknanya bir. Apa makna takwa? Takwa ni makna kita taat kepada arahan Allah Azza wa Jalla dan kita jauhkan diri daripada segala larangan, maka itu nama dia takwa. Maka bagi orang mukmin, dia tak cakap kecuali benda baik, dia tidak akan berbisik kecuali benda-benda yang membawa kepada kebaikan, yang mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Tidak seperti munafikin, kerja dia nak buat maksiat, kerja dia nak menentang Nabi, kerja dia nak menyusahkan orang. Maka itu dia panggil perangai siapa? Perangai munafik yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat kita ini. Itu 2. Yang ketiga,
Al-faidatu tsalisah, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah. Apabila mereka datang, puak kafir ni, puak-puak Yahudi, puak-puak munafik ini, Yahudi ni, dia akan gunakan bahasa tahiyyah. Bahasa pertemuan itu dengan bahasa yang tidak diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Tadilah apa bahasa dia? Dia kata assalamualaikum. Sam mana mampu mati. Maka kita kena jawab waalaikum. Dalam kitab perisai dah jawab dah ni. Waalaikum maknanya mu pun mampu juga. Kata korang macam dia kata celaka atasmu waalaika. Tapi setakat tu ya. Alaika ke atasmu lah. Jangan kita pergi lebih-lebih waalaikas sam wal la'nati wal la. Dia kata dia mu celaka, kita pun mu bahasa jenis celaka bengot. Dia tak boleh. Tak boleh jawab lebih. Tapi kalau salam sungguh kita boleh kena jawab lebih. Dia kata assalamualaikum. Kita kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tapi kalau orang buat tak baik, la rudduha. Jawab seperti dia kata je. Waalaikum, cukup. Aisyah jawab lebih sikit. Waalaikumsalam wal la'nah wal zam, Nabi larang. La Aisyah, itu perkata tak baik. Jadi kita kena ingatlah bahasa kita ni. Jangan lebih-lebih. Kita sekarang ni kalau kelahi ke Allahu Akbar, nyebalah sungguh-sungguh. Daripada budak-budak berburu coklat ni, orang tua-tua ni, balah di Facebook dia panggil ni. Allahu Akbar. Jadi sekarang ni banyak juga isyarat-isyarat yang telah bertukar. Banyak kan ada? Sepatut kita jumpa kita kata assalamualaikum. Tapi orang-orang yang model-model lah ni, dia tak kata assalamualaikum, dia kata sabahal khair. Morning. Bunyi arah putih kata morning. Apa morning? Memang morning pun sekarang. Assalamualaikum itu doa. Kemudian boleh tak kita guna salam dengan isyarat? Dia kata salam isyarat. Isyarat. Jadi kata di para ulama tukrahul al-isyaratu bis salam. Makruh ataupun tidak baik isyarat. Salam tu dengan isyarat aja. Morning. Tak. Karena itu menyerupai perbuatan orang Yahudi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan daripada ajaran kami orang yang ikut ajaran orang lain. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Mu jangan ikut cara Yahudi dengan Nasara bagi salam, sebab fa inna taslim al yahud bil al isyarah bil asabi'. Salam Yahudi isyarat dengan tangan, dengan jari. Salam Nasara isyarah bil akuf, dengan tangan semua sekali. Hadzal hadis rawahu at-Tirmizi wa as-sahahu fi sahih at-Tirmizi. Maknanya itu dia panggil. Tapi kalau jauh, contohnya sahabat kita jauh dulu, assalamualaikum, jadi dengan tangan macam kita duduk atas kereta kan, kita lalu assalamualaikum sekali isyarat boleh, sebab takut dia tak dengar, dia nampak tangan kita. Tapi kalau jumpa depan ni gini tak perlu. Apalagi kalau duduk main main isyarat gini, tak ada pasal-pasal tu. Kalau nak ambil gambar agak saya lambang V, lambang kita kata tak payahlah. Ni setengah kita ni Pak Haji, Pak Lebah, Pak Ustaz pun ambil gambar agak gini juga. Jadi kita kata kalau walaupun tidak benda tu tidaklah salah, tapi kita kata ada simbol. Biasa hok duk main gini pis ni, siapa dia? Mari daripada Islam ke mari daripada orang bukan Islam? Mari daripada orang bukan Islam, dia punya syiar dia. Jadi tak payahlah kita ikut. Kita ikut cara kita sudah. Assalamualaikum. Kalau jauh assalamualaikum. Boleh. Baik. Ini panjang pula cerita sini ni. Baik, kalau orang kafir bagi salam sungguh. Kita jumpa orang kawan kita bukan Islam, dia bagi salam sungguh. Dia kata assalamualaikum. Boleh tak boleh kita jawab? Maka ulama kata dalam kita ahkam ahli zimmah, kalau dia bagi salam sungguh, jawab salam. Kenapa pula kita nak kelahi dengan dia? Dia kata assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam. Lah. Dia bagi salam sejahtera kepada kita, kita kata celakamu. Islam tak ajar kita memburukkan orang. Ini masalah kita. Baik, isu yang keempat,
tanda pelajar yang keempat, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Kerja syaitan. Syaitan ni kerja dianya suruh orang bisik ataupun dia sendiri bawa bisikan. Dia panggil ramai orang hok jenis stres, depression, hok jenis penyakit nak tuju bangunan ni, semuanya bisikan syaitan. Syaitan mari bisik telinga dia, dengar macam-macam bunyi untuk menduka-citakan orang mukmin. Ini bahaya permainan syaitan. Sebab itulah orang-orang mukmin, orang yang beriman, kena ada pagar diri, pagar tubuh. Sama ada bisikan sungguh, kan? Bisikan sungguh yang bisikan syaitan tadilah permainan orang-orang duk bisik buat konspirasi itu, nak menjatuhkan Islam, nak mengenak orang Islam, itu satu permainan. Satu lagi hak syaitan buat kerja sungguh, dia panggil bisikan syaitan. Ini bahaya. Ramai ni orang kena penyakit stres, penyakit depression, penyakit kemurungan, dia panggil ni. Itu permainan syaitan. Tak boleh tidur malam, qalaq. Ini na'udzubillah, kita kata ini satu benda yang cukup berbahaya. Mula-mula tak boleh tidur, lama-lama terjun bangunan. Jadi ingat. Sebab itu kita sebagai seorang mukmin, orang beriman, jangan buka ruang untuk dimasuki oleh syaitan mendukacitakan kita. Jangan. Kalau kita duk mikir banyak, dia akan mari. Mikir banyak akan mari, yang menyebabkan tak boleh tidur. Humum ni serabut, stres, semua ada. Mari kita kena bawa, di antaranya bacalah. Doa-doa nak tidur kena baca. Doa pagi kita baca, doa petang ada. Para ulama mengatakan zikir pagi petang kita ni diibarat seperti baju besi, baju rantai bagi seorang pejuang. Orang nak pergi perang, dia pakai baju rantai. Kita yang nak jaga keimanan kita ni kena baju rantaikan dengan zikir-zikir, dengan doa-doa. Mudah-mudahan kita selamat. Ada satu cerita ni menariklah untuk pelajar-pelajar. Cerita ni ada orang riwayat daripada Sayyidina Ali. Dia kata su'ila Ali, ditanya Sayyidina Ali. Tapi setelah kita semak dalam hadis, dalam riwayat-riwayat, ulama hadis kata tak sahih, tak ada riwayat sahih daripada Ali. Jadi pelajar jangan tulis Ali. Tulis su'ila, ditanya seorang ulama, seorang yang soleh, dia kata man asyaddu jundillah, tentera Allah yang paling kuat sekali apa dia? Dia tanya soalan. Qal al-jibal, dia kata bukit paling kuat, besar bukit. Jawab di kawan tu, bukit boleh je kita cangkul dengan besi, cangkul lama-lama hilang bukit. Mana besi lebih kuat. Mari hak lain boleh kata, oh tak kuat juga. Api boleh menghancurkan besi, api lebih kuat. Mari hak lain boleh kata, dah. Air boleh padamkan api, air lebih kuat. Oh, awan boleh tolak air ke mana-mana, mana awan lebih kuat. Mari pula angin boleh tolak awan, angin lebih kuat. Wal insan yatakaffa rih, manusia pula boleh berlindung daripada angin, boleh sembunyi, mana manusia lebih kuat. Mengantuk boleh menyebabkan manusia tertidur, manusia kuat tadi tidur, mana mengantuk lebih kuat. Mari hak lain pula dikata alham. Ni tajuk kita ni. Alham ni makna duka cita, serabut, stres, depression yang menyebabkan orang tak boleh tidur. Maka itulah dia kata fa aqwa jundullah, tentera Allah Taala yang paling kuat iaitu hammun, serabut, stres. Yusallitullahu ala man yasha'u min ibadihi, Allah Taala akan letakkan ke atas siapa yang Allah Taala nak penyakit ni berbahaya. Maka di antara doa yang diajar, ingat belakang ni, dengar belakang. Doa yang diajar, Allahumma, kata Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada ham. Ham tu apa dia? Serabut, wal hazan, dan duka cita dengan benda yang telah terjadi. Dia panggil ham. Ada dua. Kalau kata hammun, akan datang. Mana kita duk memikir kau. Hazan, benda yang telah terjadi. Ini di antara doa-doa yang kita kena baca di akhir solat kita. Tengok dalam kitab kita ni ada. Ada satu lagi cerita, sebab sebut dah kena sebut lah.
Cerita, tulis. Dia panggil cerita kaedah 99. Apa dia kaedah 99? Seorang raja, kan? Raja ni dia tengok pembantu dia ni miskin, tapi happy, bahagia, ceria semua. Tak ada nak sedih-sedih duka cita ni. Sedangkan raja sendiri banyak serabut, nak tidur pun payah. Dia panggil menteri dia. Aku nak tahu kenapalah pembantu aku ni happy, gaji dia kecil tapi dia punya bahagia. Jadi aku ni banyak masalah, kaya, duit banyak. Menteri dia kata, tuanku cuba guna satu kaedah. Dia panggil kaedah 99. Tulis, kaedah 99. Raja kata apa dia? Gini, mau ambil duit 99 dinar zahab, duit emas 99 duit. Lepas tu mu tulis itu, aku hadiah kepada kamu, kepada orang saat ni, pembantu dia hot happy ni, 100 dinar. Tapi dalam plastik, dalam bekas, dalam uncang tu ada berapa? 99. Dalam surat berapa? 100. Bagi dia, balan ni mau balik buka uncang ni. Jangan buka sekarang. Baca surat, buka. Jadi pembantu dia pun balik. Balik, buka ni uncang ni, tengok surat tulis 100 dinar. Dinar emas. Oh, dia pun happy. Panggil isteri dia bila. Hitung satu. Bila 99. Ai, mana satu lagi? Tak kira tu aku nak tipu. Tulis 100 bagi 99. Malam tu habis anak beranak. Dia duduk cari tengah jalan, takut jatuh. Tengok celah tikar, tengok celah pintu, tengok cari sampai cerah tak tidur. Jadi bila mari esok mengantuk. Kenapa? Allah Tuhan aku minta maaf banyak. Semalam saya tak dapat tidur sebab 1 dinar emas yang Tuhan aku bagi tu tak tahu jatuh di mana. Tulis 100 tapi ada 99. Kami duk cari habis anak beranak atas rumah ni. Kata di wazir, tengok. Bila masuk ya benda ni dunia dalam kepala, masuk benda dunia dalam kepala ni, duka cita mari dah. Kita hari ni kalau kita buang dunia dalam kepala kita, kalau kita dapat projek, alhamdulillah. Tak dapat projek, kita kata alhamdulillah. Dapat pangkat, alhamdulillah. Tak boleh pangkat, kita kata alhamdulillah. Kalau tidak jadi stres, jadi serabut, tak usah duduk serabut lagi. Ini dipanggil kaedah 99. Nak tahu orang zuhud, bagi duit sekali, baru tahu dia punya kedudukan. Orang-orang sekarang ni duduk pejuang yang ada sekarang ni, integriti. Bagi jawatan sekali, kita tengok di mana integriti yang mereka nak tunjuk. Baiklah, cukup setakat itu dulu. Sebagai penutup, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini faedah yang kelima. Ayat ini menjadi wajib kita bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Kita setelah kita berusaha, maka kita bertawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tawakal itu sifat orang beriman. Tapi kena usaha. Jangan tak usaha pakai malah. Tak apa. Kenapa awak tak kerja? Tawakal Allah. La, itu bukan tawakal. Dia panggil tawakul. Orang pemalas lagu tu. Tawakal ni kita kena usaha dulu. Usaha tak dapat, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata ada hikmah. Ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. La'alla Allah yuhditsu ba'da zalika amra. Tak dapat hari ni, boleh jadi ada peluang, ada rahsia lain Allah nak beri kepada kita. Sama ada kalau kita dapat benda yang kita nak atau tak dapat, semuanya kita kena muhasabah. Sebab di sana ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak buat. Maka orang yang kuat iman dia, tinggi tawakal. Orang yang lemah iman, lemahlah tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar, tamatlah 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat ini. InsyaAllah siri yang akan datang ayat 11 sehingga ayat 13.